بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 19, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiganya terbuka dahinya dahi seseorang yang sembahyang. Ketiga daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Sujud satu rukun, dia ada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Macam sebut berulang kali lah, kita bukan hanya pandai sebut 13 rukun semayang sahaja. Kita wajib fardu ain mengetahui syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau hanya pandai sebut rukun 13 sahaja, itu budak sekolah pasti 5, 6, 7 tahun. Fardu ain kita belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini syarat bagi rukun sujud ada 8. Contoh dahulu, niat. Niat ada 4 martabat dahulu yang kita ada tu sibiang ni. Martabat yang pertama, niat. Yang wajib diniatkan qasa' saja aku semayang. Martabat yang kedua, qasa' dan ta'ayyun, saja aku semayang duha contohnya. Dia ada martabat yang 3, qasa' ta'arud ta'ayyun, saja aku semayang fardu zuhur. Martabat yang keempat, qasa' ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah, saja aku semayang fardu zuhur, fardu Jumaat imam, ataupun saja aku semayang fardu Jumaat makmum. Dia berbeza niat imam makmum pada semayang zuhur dengan niat imam makmum pada semayang Jumaat. Sebab berjemaah Jumaat syarat sah semayang, berjemaah zuhur fadilah sahaja. Jadi contoh. Jadi bab niat semayang ni kena belajarlah qasa' saja hak mana, qasa' dan ta'ayyun hak mana, qasa' ta'arud ta'ayyun hak mana, qasa' ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah hak mana. Ada orang ni tua dah, dia kata yang saya tahunya niat je, qasa' ta'arud ta'ayyun saya tak pernah tahu pun. Ni budak-budak. Dia kena perinci satu-satu pembicaraan berkait dengan syarat bagi tiap-tiap rukun, bukan hanya bilang rukun 13. Ini sembahyang kita ni tiang agama. Tanpa tiang agama, puasa zakat haji tidak akan dicatatkan pahala, sebab tak ada tiang agama. Tapi tiang-tiang pun dikena ada usuluddin, tapak agama. Tiang comel pun, tapi kalau usuluddinnya tak comel, tiang pun tak pakai gawa juga. Ni. Tapi ni semayang tiang agama. Sekarang bicara syarat bagi rukun sujud. Dia ada 8 syarat. Minggu lepasnya saya ulang balik syarat yang kedua. Kemudian saya pergi kepada persoalan orang semayang atas kursi. Manakah yang boleh, manakah yang tidak boleh. Tetapi semayang atas kursi ini, semayang duduk atas kursi
dia berkait dengan rukun sujud. Adapun duduk atas kursi boleh, duduk atas latar boleh, itu sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pada masa Nabi uzur, sebelum Nabi SAW wafat, Nabi solat atas lantai. Jadi sunnahnya solat duduk atas lantai. Jadi duduk atas lantai, duduk atas kursi, sama boleh, tak ada masalah. Tapi hak berkaitan dengan untuk menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. Atas kursi boleh tak kena bumi 7 anggota? Tak boleh. Atas kursi boleh tak tinggi punggung dia kepala? Tak boleh. Jadi banyak syarat untuk sah rukun sujud tak dapat dilaksanakan bila semayang atas kursi, sujud isyarat daripada atas kursi. Kita bicara dah minggu lepas. Makna ada yang boleh dalam mazhab Syafi'i kita main atas kursi, ada yang tidak boleh. Kita nak main atas kursi, kita kena belajar molek. Jangan turut orang. Tengok orang main atas kursi, dia pun main atas kursi. Belajar ke tak? Main atas kursi ni zaman dulu tak ada. Tak ada orang main atas kursi. Dulu-dulu, zaman dulu pun ada kursi dah. Ingat tak ingat kursi ada dah dah? Ke darjah berapa baru ada kursi? Kemudian ni baru ada kursi. Saya tanya, bila kursi tu ada? Bila kursi tu ada? Kursi dapur tu zaman bila ada? Tu kata lahir-lahir ada dah. Lahir-lahir ada dah kursi tu. Zaman bila pun tak tahulah. Tanya orang hok lahir umur 40-an, 50-an. Tahun 40-an, tahun 50-an. Tanya mereka lebih tua. Pocik, zaman pocik budak-budak tu, kursi ada ke tak? Tanya dia. Kalau sekolah ada kursi ke tak? Sekolah ada kursi tak di sekolah masa penjajah contohnya? Belum merdeka, ada sekolah dah. Ada kursi tak? Tanya dia. Kursi ada lama dah. Tapi masa tu ada tak orang semayang atas kursi? Tak ada. Semayang juga, masjid semuanya ada kursi belaka. Bukan digalakkan masjid sediakan kursi, baru dia panggil masjid mesra pesakit. Baru panggil masjid mesra pesakit. Semayang atas kursi, hak baru sekarang ni. Boleh ke tak boleh? Untuk persoalan duduk, macam sebut tadilah, duduk atas lantai, hak sunnah Nabi SAW, duduk atas kursi, duduk atas meja, boleh belaka. Ni berkait dengan syarat sujud 8 perkara ni. Dapat disempurnakan ke 88 ke tak? Yang saya tekan melepasnya syarat yang kedua tu. Kena bumi 7 anggota tu. Mana hak boleh, mana tak boleh. Kena belajar. Jangan turut orang. Orang semayang atas kursi, dia pun semayang atas kursi. Belajar. Apa-apa kita nak buat ni, dia berkata dah, wal amalu tabi'uh, dan amal ialah mengikut ilmu, bukan mengikut orang. Tengok orang main atas kursi, boleh ke tak boleh? Tu orang buat boleh barangkali. Hak kamu tengok dibuat tu pun dia tak tahu juga. Takkan kau jahil nak turut orang jahil. Belajar. Apa perkara nak buat, belajar. Turut ilmu, bukan turut orang. Sebab dia sujud ni ada 8 syarat. Dia ketiga daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud, terbuka dahinya. Terbuka dahi. Apa makna terbuka dahi? Bukan dahi itu kerak belah buka daging dia, bukan. Terbuka dahi. Terbuka dahi dia sebab apa? Rebah terbuka dahi, nampak daging. Tu terbuka maksud lain tu. Ni terbuka dahi pada masa sujud. Dahi jangan berlapik. Dahi jangan berlapik dengan sesuatu umpama pakaian kita. Dengan sesuatu ni umpama pakaian kita. Pakaian kita, anggota tubuh kita. Sujud berlapik dengan, kalau orang perempuan, sujud berlapik dengan baju semayang dia.
Sujud berlapik dengan songkok. Sujud berlapik dengan kopiah. Sujud berlapik dengan serban. Itu tidak terbuka dahi dia panggil. Jadi syarat sah sujud yang ketiga tidak dilengkapi. Lepas tu saya tengok ada orang pakai serban, besar pakai serban. Dahi pun tak apa nak napuk. Jadi sujud macam mana? Tanya dia. Kain pakai serban tu besar. Jadi orang tanya lah, pun nak tanya saya. Ustaz, saya tengok na TV pun ada dia kata pakai serban besar. Lepas tu dahi dia tu masa sujud macam mana? Oh, tu mungkin masa tidak semayang lagi kan. Masuk TV-nya. Masa dia semayang, dia tolak ke atas sebang dia nya. Gitu bang kali tau. Masa semayang dia buat macam mana sebang dia tu? Sebab semayang di sebang dia tu tutup separuh dahi satu. Dahi nampak terbuka lagi. Tapi oleh kerana sebang tu besar, pada masa tekan dahi latar tu kena dok sebahagian dahi tu dengan latar. Pada ni. Tu Allah alam lah. Tanya orang pakai serban tu lah. Sebab masa tu bukan masa semayang. Semayang tu dahi kena dok latar. Sebab dahi tu serban tu nak tutup habis dahi nampak. Dia sederhana sudahlah. Pakai serban yang sederhana. Besar sangat pun jangan, kecil sangat pun jangan. Tu hak lebih baik. Ni pakai serban belok tekuk kepala berat. Dulu-dulu orang ambil sejadah buat serban. Sejadah tu kain tu untuk sejadah. Tahu? Lepas tu diikat buat serban. Nak besar macam mana kata. Pandai tu kan buat sejadah. Kain dipakai ke serban tapi kain tu tebal sikit kan. Buat sejadah tu diikat di kepala. Kata baik kamu ambil kain selimut, kata ikat di kepala. Lagi besar. Tak, sederhana sudahlah. Sederhana. Kita membicarakan ukuran serban macam mana, nak besar mana, kemudian ekor serban nak panjang mana. Dia ada bicara belakang kitab tu. Tapi untuk umumnya sederhana sudahlah. Untuk umum sederhana. Lepas tu kalau orang tu alim ulama besar, tu dia ada pula dia punya dia punya serban dia tu pula. Kita orang biasa-biasa ni serban biasa-biasa sudahlah. Sederhana. Jadi kalau dia pakai serban besar sampai ke pada masa sujud, dahinya berlapik dengan serban, maka tidak sah rukun sujud, tidak sah semayang. Dulu pernah lah dia bawa balik Mekah, jadi dia pun berlatih pakai serban. Baguslah. Sebab kalau balik Mekah pakai serban ni, orang tak akan tengok 2-3 kali. Kalau kita nak pergi Mekah, tiba-tiba satu hari dia pakai serban, kita tengok ni ikut siapa pula pakai serban ni. Pada mula-mula pakai tu lah. Jadi tu orang malu nak pakai serban. Dia malu nak hadapi hak mula-mula tu. Esok nak tengok dah. Hari mula-mula je. Tapi kalau balik Mekah pakai serban dah tu dah. Tapi nak pakai serban pun belajarlah. Dia pakai serban, dia ikat dahi dia tu. Tutup dahi tu, kata ayah haji ni warna pulak ni. Sujud atas serban. Kena belajarlah. Ada satu madrasah tu dia ambil ustaz daripada luar, daripada Asia Barat lah, untuk jadi tenaga pengajar. Jadi tu imam, baca dia sedap lah ustaz tu. Tapi diikat serban tu penuh dahi diikat. Lepas tu ahli Jumaah ni jadi apa ni? Kelang kabut ahli Jumaah ni. Dia tanya saya, Ustaz sebab saya ngajar situ. Macam mana Ustaz Syekh, dia panggil Syekh lah, Arab. Dia Ustaz situ lah. Syekh tu dia pakai serban, dia ikat di dahi. Macam mana semayang dia tu? Ginilah kata, awak beritahulah ke dia supaya jangan ikat serban tutup dahi gitu. Dia tengok dah orang Malaysia ni pakai serban macam mana. Orang Malaysia ni pakai serban dahi terbuka.
Dia kalau dia sujud berlapik dengan serban seumpama tu, memanglah mazhab Hanafi, Hambali, Maliki harus sahaja. Cuma makruh kalau tak ada kerana. Tu je. Mereka sujud berlapik dengan umpama serban, kopiah, songkok. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali harus, tetapi makruh jika tidak ada kerana. Kalau diikat serban tutup dahi, kenapa? Kerana lantai panas sangat. Nak letak dahi tanpa berlapik dengan serban, sakit dahi, lantai panas, barulah tidak makruh. Tapi sah sujud kalau 3 mazhab tu. Tapi oleh kerana tempat kita ni mazhab Syafi'i, kata beritahu ke Syekh tu, kita ni Malaysia bermazhab Syafi'i, jadi menyusahkan hati makmum pula tengok ke serban dia tu. Sebab mula-mula saya kata dia ikat serban dahi masa nak semayang, takut ditolak naik ke atas serban dia. Anak makmum kata, dah ustaz, gitulah disujud atas serban betul-betul. Kita beritahu ke Syekh tu, mana pakai serban buat macam orang Malaysia lah. Bila ahli makmum, ahli Jumaat tegur, esokkan tu tak pakai serban langsung dah, pakai kopiah je. Tak pakai serban langsung, pakai sudah akar serban. Mengajuk ke orang ni. Dia mari tempat dia tak apa, mari tempat kita ni bermazhab Syafi'i. Dia menjadi imam bukan hanya pada pelajar dia, bukan hanya untuk pelajar madrasah dia. Sebab di masjid tu ramai orang kampung berjemaah, tupan jadi makmum. Kalau diikat serban tutup sepenuh dahi, jadi kita ni bermazhab Syafi'i, dahi wajib terbuka. Jadi kalau dahi berlapik dengan umpama serban tadi, sujud tidak sah, sembahyang tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi susah hatilah anak makmum. Jadi kenapa dia pakai serban seumpama tu di tempat kita bermazhab Syafi'i? Kata beritahulah ke dia, tak pakai serban, pakai kopiah. Kata berkali orang Malaysia ni susah aku pakai serban pun tegur. Bukan tegur macam mana dah, serban tutup dahi sama tegur macam mana. Tempat kita orang Malaysia tak ada pakai serban gitu. Jadi macam mana? Mazhab dia tak apa. Dan mari tempat kita mazhab Syafi'i, kena railah mazhab tempatan. Ini kita mazhab Syafi'i ni, syarat yang ketiga, terbuka dahi. Jangan berlapik dengan pakaian umpam pakaian semayang kita lah. Kalau orang perempuan contohnya, disujud pakaian semayang orang di hadapan dia, terbuka, kemudian masuk dalam tempat sujud dia. Perempuan tu di hadapan dia, jadi kain perempuan hadapan tu jadi terbuka. Ataupun perempuan sebelah dia, terbuka, jadi termasuk di tempat sujud dia. Dia pun sujudlah atas kain semayang perempuan yang lain, bukan pakai semayang dia. Tak apa, pandai ni, kain semayang dia tak boleh. Kain semayang makmum di hadapan, kain semayang makmum di sebelah kanan kiri, tak ada masalah. Sebab bukan kain semayang yang dia pakai. Ada ni, bukan faham berlapik kain semayang maka tidak sah. Kain semayang kamu, hak kamu pakai, bukan hak orang lain pakai. Ada ni, hak kita sendiri pakai tu baru tidak sah. Sama juga anggota tubuh ni, anggota tubuh kita. Nak sujud kita bubuh tapak tangan kita, tak boleh lah. Tapi kalau kita nak sujud, cucu kita letak tangan tempat kita sujud, sujudlah atas tangan dia. Mana boleh sujud atas anggota tubuh kita? Tak boleh lah. Itu bukan anggota kita, itu tangan cucu kita. Nak sujud dia letak tangan, sujud atas tapak tangan cucu, tak ada apa-apanya. Jangan mengilah, sudahlah. Aku ketawa je. Tu letak tangan, dia pergi tidur melentang di hadapan tempat nak toki tu nak semayang. Cucu toki duduk semayang, dia melentang di tempat sujud toki. Sujud atas perut dia tu. Sok-sak budak tu nafas. Itulah. Jangan ketawa, sudahlah. Dah, dia mari melentang di hadapan tempat sujud kita. Toki pun letak dahi, letak atas perut dia tu. Syaratnya punggung toki tu masih lagi tinggi daripada dahi toki buat atas perut tu. Tinggi punggung lagi, perut besar mana perut cucu. Sujud atas perut dia tu. Boleh sujud ke atas anggota tubuh, boleh atas anggota tubuh orang. Ada ni, ni
Biasa berlaku ni kalau orang pergi Mekah. Dia semayang di tempat yang sesok. Kan dia kan tak kena gaya masuk tempat sesok, semayang dekat-dekat dengan semayang jenazah. Semayang jenazah kan rapat-rapat kan. Jadi mayang tu macam jenazah dah. Kan kita semayang kan 3 hasta kan, soft-soft. Bila dia semayang tempat yang sesok, tak boleh nak pergi dah ke depan, nak undur ke belakang pun tak boleh, dia pun semayang. Maka dia pun sujud atas monggeng orang. Kita mazhab Syafi'i boleh sujud atas monggeng. Kena monggeng tau. Punggung tu lah tau, bukan punggung, panggil monggeng. Punggung tau. Yelah macam kat tu. Tu monggeng ayang tau, kan gitu kan. Kan ada kan ayang. Tu monggeng dia tu, ada monggeng. Punggung lah. Mazhab Syafi'i kita boleh sujud atas monggeng orang, bukan tak boleh atas punggung orang hadapan. Tetapi kita mazhab Syafi'i, syarat yang ketujuh tu, tinggi punggung daripada tengkok, daripada kepala dia. Bila sujud atas monggeng orang, jadi kepala dia tinggi, punggung dia ni rendah. Tak boleh. Bukan isu sujud atas monggeng tu tak boleh. Sujud atas monggeng orang boleh, tapi monggeng dia tinggi. Kalau orang tu kecil, monggeng dia rendah, kita besar, tak apa. Tapi tak. Sebab syarat yang ketujuh nanti, tinggi punggung dia kepala. Bila sujud atas monggeng orang, punggung orang, jadi kepala dia tinggi daripada punggung dia. Tak sah pula situ. Ada pun mazhab lain, dia tak apa. Mazhab lain tak apa. Dia sujud atas belakang, sujud betul-betul je. Dia tak apa. Mazhab lain. Mazhab Syafi'i boleh sujud atas orang di hadapan. Tapi syaratnya masih lagi tinggi punggung orang yang sujud tadi daripada kepala yang letak dahi di atas orang tu. Itu mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau setakat sujud atas perut cucu tu, sujud atas tapak tangan cucu tu, tak ada masalah. Yang tak boleh ni sujud atas anggota tubuh kita sendiri, atas pakaian yang kita pakai sendiri. Pakaian orang lain tak ada masalah. Kemudian terbuka dahi, sebab hak terdahulunya wajib kena bumi 7 anggota termasuk dahi. Wajib kena bumi 7 anggota termasuk dahi. Dahi ni bukan kata kena sekalian dahi, kena sebahagian dahi, tak apa dah. Tiba-tiba di dahi dia tumbuh daging contohnya, ataupun di dahi dia dululah ni tak ada dah, tuak, kena tuak. Kau panggil apa? Penyakit apa? Tuak dah kita panggil dah. Kan tuak tu kan dia kadang-kadang orang kata kalau keluar darah tuak, dia kata tuak tu akan beranak pula, dia kata. Sama budak-budak kata gitu. Kan dulu kan tuak ada di tangan lah dulu kan. Sekarang tak ada tuak dah budak-budak dah, sebab dia pakai sabun molek dah. Sabun hilang dah TV tu lah dah. Sabun apa? Dah tak ada tuak dah. Dulu jangan budak-budak tuak lah apa semua budak-budak. Lah ni tak ada dah. Nyakit budak-budak dulu. Nyakit budak-budak dulu telinga nan dah. Budak-budak dulu. Sekarang tak ada dah. Budak-budak sekolah tak ada dah telinga nan dah. Kan telinga dia berbau tu kan. Kalau zaman kita sekolah adalah mana kuat bau. Sekarang tak ada dah sekali. Jadi kalau kita katalah di dahi tumbuh tuak. Betul ni benda ni. Disujud kena tepat tu je, tak ada masalah. Dia bukan kena bumi sekalian dahi, bukan. Saya masa belajar dulu, masa sekolah Arab tu pakai ingat lagi ke ustazah mengajar. Tapi ingat pun muka dah apa cam dah, tapi rasa macam cam je ustazah tu. Dia ajar, dia kata masa sujud jangan ada sehelai rambut terhulu di hadapan. Sebab apabila ada sehelai rambut, kita sujud, maka dahi kita akan terhalang dengan sehelai rambut, maka tak sah sujud. Dia kata gitu. Kita nak pakai songkok masa tu ni, gesek dahi dulu, takut ada rambut terhulu ke hadapan. Ni gesek dahi, biar pasti ni, barulah bubuh songkok, barulah. Sebab apa? Cermin tak ada nak tengok, takut ada rambut terhulu ke hadapan. Jaganya kita. Sebab apa? Dia mengajar, dia kata rambut tu dia ke hadapan sehelai. Orang perempuan tak boleh sebab dia aurah. Ni kita orang lelaki ni, sujud kita berlapik dengan rambut sehelai, maka dahi kita tak rata dengan tempat sujud, tak sah, dia kata.
Dia kena kata kena sujud, kena habis dahi. Orang belajar kemudian baru tahu salah. Ustaz mengajar kemudian pula jenis-jenis tu. Oh, kalau gitu nak kena semua dahi. Oh, gitu ada ustaz. Oh, nak kena semua dahi masa sujud iling dia kata. Iling. Apa kena semua dahi dia kata. Dia buat main ada. Kalau dia sujud habis rambut dia ni. Jerembung. Rambut dia pakai depan ni. Dia pun sujud dengan rambut-rambut. Kena je lah mana-mana suku dahi ni dia ke lantai, sah dah. Tapi jangan buat gitu. Ni sehelai rambut terhulur ke hadapan dahi ni, tak sah dah sujud sebab berlapik dengan rambut. Dan ni sekarang ni kalau dia semayang, kopiah tak ada, songkok tak ada, rambut dia ni apa? Jerebok apa? Hoknya jenis ke depan dia pun sujud sekali dengan rambut dia. Janji ada satu juzuk dari dahi dia kena latar pada ni, maka sah dah rukun sujud dia. Faham tak? Tapi masa sujud disunatkan langsung tidak ada apa yang menghalang dahi kita kena tempat sujud. Biar sebanyak-banyak tempat kena sujud tu dahi tu biar kena belaka. Tu sunat. Kena sebahagian kecil tu hak wajib. Dan kadang terbuka tidak berlapik. Di dahi jangan terbuka. Syarat dia dah. Adapun 6 anggota yang lain, ingat anggota yang lain. Kan 7 anggota kena bumi kan, kena lantai. 2 perut jari kaki, 2 lutut, 2 tangan, 2 tapak tangan, kemudian dahi. Dahi syaratnya terbuka, jangan berlapik. 6 anggota yang lain, kalau lutut memanglah berlapik sebab bukan perempuan, kita lelaki pun nak jaga aurah juga. Ada ni, kita lelaki nak jaga aurah juga, lutut memang akan berlapik dengan pakaian kita lah, dengan kain pelekat kita, dengan seluar kita, itu pasti dah. Kemudian 2 perut jari kaki. Kalau orang perempuan pasti berlapik sebab kaki tu aurah. Jadi kaki dia berada di dalam baju sembahyang orang perempuan. Orang perempuan pada masa sujud memanglah perut jari kaki dia kena lantai dan keadaan berlapik dengan baju sembahyang dia. Sebab perempuan kaki tu aurah. Kita orang lelaki, maka disunatkan pada masa kita sujud, kaki kita, perut jari kaki kita kena lantai, jangan berlapik. Umpama dengan pakai stokeng, jangan. Sunat jangan berlapik. Dahi wajib jangan berlapik. Dia syarat dia kena terbuka. Perut jari kaki pun sunat terbuka, jangan berlapik dengan umpama stokeng. Ada ni. Ini ada saja-saja dia pakai stokeng. Maksudnya dia pakai stokeng. Masalahnya tak pakai stokeng. Kenapa kamu pakai stokeng? Lepas tu lelaki pakai stokeng. Sekarang ni kita bicara hak sunat. Masa kita sujud bukan nak kena perut jari kaki latar. Faham? Kena latar kan perut jari kaki. Itu syarat dia. Sekarang ni dahi wajib terbuka, perut jari kaki sunat terbuka. Bukan kata tak apa, rugilah sunat. Jangan buat gitu. Sunat jangan berlapik. Sunat dia terbuka, jangan berlapik dengan umpama stokeng. Kenapa nak pakai stokengnya? Pada ni stokeng pula, stokeng lama pula. Apok bang, kata bang apa ni, kena bawa stokeng dia. Jangan pakai stokeng. Lain ada orang tu pakai stokeng ni, dia kena sihat, dia sejuk. Kau nak pakai stokeng kau, tu uzur, tu cerita lain. Ada je orang tu pakai stokeng, ada je. Dia pakai stokeng apa? Dia tak boleh kaki sejuk. Dia kaki sejuk ni nak kencing lah, nak macam-macam lah. Dia tak boleh duduk. Tak boleh duduk kalau tak pakai stokeng. Dan dia mari dia luar tu pula, dia kena pijak mozaik. Dia tak boleh pijak mozaik dengan kosong gitu. Sejuk mozaik dia tak boleh dah. Masa semayang pula kalau kaki tu tak pakai stokeng, sejuk dia tak boleh nak semayang. Tu cerita lain. Sekarang ni wajib dahi terbuka.
Dua perut jari kaki sunat terbuka. Jangan berlapik dengan umpama stokeng. Sunat. Dia pakai stokeng kop anda dia lah. Orang perempuan memanglah kaki dia berlapik dengan baju sembahyang. Sebab orang perempuan kakinya adalah aurah di dalam sembahyang. Tinggal laginya dua tapak tangan. Tinggal laginya. Hok kena bumi dua tapak tangan. Sunat terbuka juga. Kita orang lelaki pasti terbuka lah. Kita orang lelaki ni pasti kita tak latar, tak ada berlapik dengan apa-apa. Orang lelaki. Orang perempuan kadang-kadang dia sekarang ni orang perempuan dia baju semayang tak ada lengan baju. Perasan tak orang lelaki? Orang perempuan baju semayang tak ada lengan baju. Sebab apa? Nak jimat kain. Kurang orang lelaki. Kan dahulu orang perempuan dia baju semayang ada lengan. Ada lengan, kemudian lengan ni dia pakai kacing lah. Sebab takut terbuka. Orang sekarang ni orang perempuan, dia punya baju semayang tidak ada lengan baju. Kenapa? Wallahualam lah. Bila tidak ada lengan baju, pada masa dia sujud, terkadang tapak tangan dia tu berlapik dengan baju semayang. Tapak tangan lelaki perempuan sama, sunat terbuka, jangan berlapik. Sunat terbuka, jangan berlapik. Sebut itu sunat, faham lah. Sunat maknanya kalau dah kalau lah sunat. Kalau berlapik tinggal perkara sunat. Kalau berlapik tinggal perkara sunat. Orang lelaki pastilah tangan dia terbuka, dahi wajib terbuka, dua tangan sunat terbuka lelaki perempuan, dua perut jari kaki lelaki sunat terbuka, jangan ada berlapik dengan stokeng. Dua lutut pasti berlapik dengan pakaian semayang lah kalau dua lutut. Dahi wajib terbuka. Dia orang lelaki dua lagi lah sunat terbuka, dua perut jari kaki dan juga dua tangan. Letak di latar sunat terbuka, jangan berlapik. Jangan berlapik. Orang perempuan yang kaki memang berlapik dengan baju semayang, tapak tangan tu pun terkadang berlapik juga dengan baju semayang. Kadang-kadang dia nak letak tangan sebab tak berlapik ni, dia kena kesok dah, dia kena alih baju semayang dia tu biar jadi letak tangan ni tak berlapik baju semayang. Banyak hija pula jadinya. Sebab apa? Sebab semayang, baju semayang perempuan tak ada lengan baju. Kenapa tak nak baju? Tadilah nak jimat kain ke apa? Wallahualam lah kerana apa tu. Tak, kita perasan tak? Baju semayang perempuan orang dulu ada lengan baju. Perasan? Baju semayang orang perempuan sekarang tak ada lengan baju. Kenapa nak tengok baju semayang orang perempuan? Tak nak cara tau. Tak nak cara. Balik nanti rumah, belek-belek baju semayang. Perempuan pun pelik. Apa bang? Kenapa belek baju semayang saya? Nak tengok ada lengan baju ke tak? Tak nak ambil tahu. Dan kalau perempuan tu ada lengan, jadi senang nak sujud, letak talatar je. Tangan dia terbuka, tidak berlapik dengan baju semayang. Sunat. Sunat je. Sunat dalam sembahyang. Semayang sokmo-sokmo, tiba-tiba tapak tangan berlapik sokmo-sokmo, tak boleh pahala sunat sokmo-sokmo. Rugi di hari akhirat. Ni perkara sunat dalam semayang ni. Sunat semayang ni besar pahala. Dahi, terbuka dahi itu wajib. Syarat yang ketiga. Keempatnya, ditekankan akan kepalanya pada tempat sujudnya. Tekan kepala, kena berat. Mana apa ni? Dahi tu lah, letak tempat sujud tu kena tekan. Dia panggil tekan kepala, tekan dahi lah. Ya, tekan kepala lah, dahi duduk depan tu. Dia wajib kena tekan. Sekira-kira kalau ada kapas depan tu, kapas tu akan jadi mana? Akan jadi telok ke apa? Lepeng. Sekira-kira kalau ada kapas depan, kapas tu akan jadi lepeng. Tu. Tekan. Jangan letak dahi atas latar, letak sentuh je. Tu tidak sah. Dia wajib kena tekan. Tapi bukan tekan ni tonyong. Tonyong, gahar, gesek supaya dihitam dahi. Nasa kata dia kuat sujud. Allah lebar dia, kuat semayang, kuat sujud. Dahi lekong.
Dahi hitam, bukan gitu. Ada. Dulu-dulu masa saya ngaji dulu adalah. Dia sujud tu nampak macam dia kahar. So kata dia kuat semayang. Ada macam tu. Tekan-tekan, bukan tekan gitu dah. Mana sekira kau letak kapah, maka kapah tu akan jadi rapat. Kapah tu akan jadi teluk lah kita kata. Tu panggil tekan. Adapun 6 anggota yang lain, tekan sunat sahaja. Tapi kalau 2 lutut, pasti tekan latar sebab ditekan oleh tubuh tau. 2 perut jari kaki jangan bubuh saja. Sunat tekan 5 jari kaki. Sunat tekan. Letak tangan latar, biar tekan juga latar. Jangan letak mana apa? Bobo sentuh. Bobo mana dak ni? Bobo sentuh. Bobo sentuh. Dak ni, sentuh sikit-sikit je. Ni mana ni? Bobo mai dah. Tadi di Diam Burung tadi, Masjid Taqwa tadi saya sebut lele. Faham tak? Lele. Nak habis waktu lele dah. Faham tak? Lele. Cakap dah lele dah. Ni bobo letak je. Bobo sentuh je. Tapak tangan di latar. Soh dah. Pada ni. Lele ada ni. Allah. Orang nak berjalan lele dah boleh sapa. Nyari-nyari nak kena tinggal. Tu. Lele. Taklah kita tunggu ke dia. Mung ni. Orang nak jalan lele dah. Lambat 45 minit. Lambat 45 saat, 10 saat je. Tak ada dah orang pergi dah Tunggu ke kamu. Tu lele. Ni apa ni? Bobo sentuh je. Lahir letak dahi latar. Latar berabu. Pada ni. Penuh semayang tepat yelah ada apa orang besar-besar kan. Penuh habis orang depan, kita bersemayang atas mozaik belakang. Tak apa atas mozaik pun. Mozaik tu hala ke tangga nak pergi ke tempat ambil wuduk, tempat tandah. Kau ada kamu. Tu. Orang naik daripada bawah tu daripada tempat ambil semayang tu, tempat ambil semayang pun situlah, belakang tu tandah. Dia naik tempat mozaik, naik atas tangga tu, situ dia gesek kaki dia. Serah gesek kaki. Kita letak dahi kita situ, kita letak tangan kita atas mozaik tu. Kadang letak kena. Tu letak bobo kena. Latar tepat. Pada ni. Kita pula tak ada kain nak alat. Dah. Atas mozaik tak apa kalau tengah. Atas mozaik tepi nak pergi ke tempat bismillah, tempat tandah. Bila pun letak tangan atas mozaik tu, letak je, kena dah. Soh dah sujud dia. Tapi sunat tekan. Dahi wajib tekan. Dia letak dahi atas latar tu, bobo kena je. Kena dahi. Tekan ke dok. Maka tak sah rukun sujud dia. Ni wajib kena tekan dahi. Jadi dahi kena latar ni 2 wajib. Yang pertama wajib terbuka, yang kedua wajib tekan. Ada ni. Adapun 2 tangan kena latar. Yang pertama sunat terbuka, yang kedua sunat tekan. 2 perut jari kaki orang lelaki sunat terbuka dan sunat tekan. 2 lutut pastilah tertutup dengan pakaian semayang. Sunat lutut memang tekan latar sebab dia ditekan oleh tubuh. Dia ditekan oleh tubuh kan, lutut. Apa jari kaki dia letak latar, dia letak bobo kena je, kena perut jari kaki tapi tak tekan. Sah dah. Tapi sunat tekan. Perut jari kaki orang lelaki sunat terbuka dan sunat tekan. Dan disunatkan kena ke-5 perut jari kaki. Termasuk jari kaki hak alus. Hak kelingking tu pun. Kena juga ke latar dia punya perut jari kaki kelingking tu. Dan sunat tekan. Orang lelaki sunat terbuka, jangan berlapik, dan sunat tekan. Dahi wajib terbuka dan wajib tekan. Itu syarat yang keempat. Kelima daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud, jangan kosak dengan turun sujud itu bagian lain daripada sujudnya. Dia turun sujud, jangan kosak selain daripada nak sujud.
Kosak lain macam mana? Contoh. Dia turun tu, ni kosak sujud rukun lah ni. Ni sujud rukun. Dia turun tu, kosak dia nak sujud jadah. Tak jadi jadah dah. Jadah dia kena, kalau sujud betulnya dia kena rokok, baru boleh sujud rukun semayang tau. Jadah, tak jadilah. Dia nak sujud jadah, nak buat jadi sujud semayang. Tak boleh lah, sebab dia tak ada rokok situ. Macam tu apa? Tak gini. Dia biasa sujud jadah ni, dia biasa buat contoh dengan rokok. Tu bukan contoh dengan sujud. Contoh rokok dahulu kan. Jadi dia tunduk tu nak sujud jadah. Sampai jalan, ya pakai rokok lalulah sujud jadah, tak boleh rakaat lagi, kena bangun semula, rokok balik baru boleh rakaat. Pakai dia asalnya, ni cerita bab rokok, ni cerita bab sujud. Dia daripada benda ni iktidal, bukan dia daripada qiyam tu, dia nak sujud jadah, tapi siapa dia hak rokok tu dia berhenti. Pakai ada jadi sujud jadah, pakai buat rokok tak memada gitu. Sebab dia kosak tadi bukan kosak rokok, dia kosak sujadah. Faham ni? Tapi kalau sujud ni gimana? Contohnya, ada ular ke lalu, dia pun tunduk. Lepas iktidal ni, dia pun tunduk, nak katak ular tu contoh dalam semayang, ular pun lagi dah tunduk dah. Pakai letak dah hilatan lalu lah. Tu contoh. Mana jangan kosak lain. Ni jangan tak berlaku lah ni. Dia iktidal comeda, ada ular lalu, dia pun tunduk nak kata ular, nak ambak ular ke contohnya. Tunduk tunduk tu ular pun lagi, tunduk dah ke bawah. Pakai sujud lalu lah, tidak memada. Sebab dia tunduk tadi bukan untuk sujud. Dia tunduk tadi untuk kata ular contohlah. Mana jangan turun kepada sujud, jangan kosak kepada perkara lain. Adapun kalau dia turun sujud, kosak dia untuk sujud, tapi sampai separuh jalan dia tersembam, terjatuh. Jadi hak terjatuh tu bukan kosak untuk sujud, sebab dia terjatuh. Tapi turun tadi kosak untuk sujud, tak apa. Dia turun tadi kosak untuk sujud, tiba-tiba turun separuh tu dia tersembam sebab dia terjatuh. Jadi hak kod depan tersembam tu tak ada kosak sujud. Dia kosak sujud mula-mula, kemudian dia tersembang jatuh, itu memada untuk disujud lalulah. Adapun daripada iktidal, dia tak ada pun nak sujud laginya, dia terjatuh dah. Daripada iktidal jatuh latar, pakai sujud lalu tak boleh. Sebab dia turun ke latar tu, dia bukan untuk sujud, dia hanya terjatuh sahaja. Tapi dia daripada iktidal, dia memang turun ke latar untuk sujud, tapi turun separuh, tiba-tiba dia terjatuh. Tu tak apa. Mantap jatuh atas latar tu, pakai terus sujud lalulah. Ada bukan daripada iktidal, dia belum lagi nak sujud, tiba-tiba dia terjatuh ke latar depan. Jatuh dah, pakai sujud lalulah. Tak boleh. Dia kena bangun balik, sebab dia turun tadi bukan untuk sujud. Bukan dia turun, dia hanya terjatuh. Tapi kalau dia memang nak turun sujud, tapi sampai separuh tu dia terjatuh, tersembam, tu tak apa. Sebab awal pergerakan dianya kosak dia memang untuk turun kepada sujud. Maksud dia jangan kosak dengan turunnya itu bagian lain daripada sujudnya. Itu syarat yang ke-7. Syarat yang kelima. Keenamnya, bahawa tiada sujud ia atas sesuatu yang ia tanggung akan dia dengan bergerak dengan geraknya. Ini hak berkait dengan terbuka dahi. Ini berkait dengan terbuka dahi. Dia sujud, jangan sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dia. Mana? Pakaian semayang dia lah. Pakaian semayang dia, serban dia. Hak ni pada masalah dahi je ni. Ini pada masalah dahi. Adapun kalau dia sujud atas sesuatu, pakaian semayang dia berlapik dengan tangan, tu tak ada masalah. Ini hak berkait dengan dahi.
Hak ni hak berkait dengan dahi. Bahawa tiada sujud seseorang atas sesuatu yang ia seseorang tanggung akan sesuatu yang bergerak dengan gerak dia. Mana kalau kata kau serbang bergerak dengan gerak dia, disujud atas serbang, tu tak memadalah. Adapun ni masalah je ni, tak ada orang buat. Dia punya serbang panjang sungguh ekor sebenarnya panjang, boleh buat sejadah pula. Ada ni. Lepas tu duk mikir pelik gitunya. Lepas tu duk mikirlah. Serbang dia panjang, ekor bukan sebab ekor panjang. Dia ekor belakang tu dia pun ulur ke depan jadi tempat, jadi sejadah pula. Ekor panjang tu ke depan tu, dia bergerak dak ekor serbang tu. Dak dapat dia panjang. Pada ni, sekarang ni ekor serbang dia panjang. Dia pun jadikan alas tempat sembahyang. Dia bergerak dak ekor serbang tu. Dak lah sebab panjang sangat. Dia pun sujud atas ekor serbang tu. Yang panjang, yang tak bergerak dengan gerak dia. Kan dia gerak tu naik kan. Ekor serbang tu dah gerak, dia boleh pijak ekor serbang tu kan. Sebab panjang dah lalu ni. Boleh ke tak? Boleh. Sebab dia sujud atas serbang yang duduk atas kepala dia. Tapi terlampau panjang yang tidak bergerak dengan gerak dia. Faham tak? Mana kalau dia tu naik pun ekor serbang jadikan alas tu bergerak tak? Ada. Dia boleh sujud atas ekor serbang gitu. Walaupun serbang tu ikat di kepala dia sekalipun. Ikat di kepala dia lah. Tapi ekor tu panjang sangat. Ni cerita ilmu. Kalau buat sungguh kok viral dalam FB lah. Masa nak pergi sembahyang masjid, ekor serbang ni dia bawa, dipikul. Bawa ni. Sampai di masjid, dia pun wak alas sembahyang dengan ekor serbang dia. Orang pun tengok tak mudah dekat. Apa? Tak pun nak betul mana dia ni. Tak sihat ni. Jangan duduk sebelah, ngamuk dia, nyakit itunya. Tetapi kalau ekor serbang dia tu yang tidak bergerak dengan gerak dia tu, disujud atas ekor serbang tak ada masalah. Tapi jangan sesekali ekor serbang tu bersentuh dengan najis. Kalau ekor serbang tu duduk atas latar ni sebagai alas, ekor serbang tu kena tak cicak tepi dinding, maka batal semayang dia. Sebab bersentuh najis dengan pakaian semaya dia. Walaupun pakaian semaya dia tu tak bergerak dengan gerak dia sebab ekor serbang tu terlampau panjang. Disujud atas ekor serbang tak apa. Sebab ekor serbang tu terlampau panjang, tidak bergerak dengan gerak dia. Tapi kalau ekor serbang tu tiba-tiba di tepi ekor serbang tu, dia kena tak cicak di tepi dinding. Maka batal sembahyang. Itu kalau bab najis. Kalau bab sujud atas ekor serbang yang panjang tadi, tak ada masalah. Tapi jangan kena najis. Kalau kena najis, tadilah dia buat alah tempat semayang ekor serbang, tiba-tiba di tepi tu. Biasalah. Tepi-tepi dinding jangan duk main. Ada taik cicak. Tu kena jagalah. Kenalah tak cicak di ekor serbang dia tak panjang hak dibuat sebagai alas tu, maka batal semayang dia. Ni dia biasa hak najis tepi dinding ni, biasa orang perempuan lah kena cermat. Orang perempuan ni baju semayang dia kembang. Orang perempuan baju semayang dia kembang. Masa dia turun sujud tu, baju semayang dia boleh keluar daripada sejadah dia. Kembang kan? Boleh keluar sejadah dia. Kalau dia semayang tepi dinding ada tak cicak kering. Jadi hak serbang, baju semayang dia hak terbuka tu, kena tak cicak kering tu, batal semayang. Kita orang lelaki tak ada masalah, kita ada benda pun. Orang perempuan, kadang-kadang bila dia sujud, pakai semayang dia tu kena latar sebab dia terbuka. Kena jaga. Jangan ada tepi latar tu, tepi dinding ke ada tak cicak. Kalau kena tak cicak kering contohnya, maka batal semayang. Sebab bersentuh dengan najis. Itu hak bergerak dengan gerak dia. Ekor serbang ni hak panjang yang dijadikan sebagai alas semayang, tak bergerak dengan gerak dia sekalipun. Kalau ekor serbang tu kena najis, umpama tak cicak, maka batal semayang dia. Ketujuh daripada 8 syarat rukun sujud, meninggikan akan punggungnya daripada kepala. Wajib tinggi punggung dari kepala, dipanggil tankis. Tankis ni kalau kita sebut menungging.
Kalau dia sujud di tempat yang tinggi, depan tu tinggi, belakang dia rendah, dia sujud, jadi punggung dia dengan kepala dia jadi separas, maka tidak sah sujud dia sebab tidak melengkapi syarat untuk sah rukun sujud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.